Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Finas. Apa kita buat kat sini? Kita ada majlis iftar Profima 2023. Hari ini kita akan bertemu dan bermesra bersama penggiat-penggiat seni, guys. Jom. Bersama dengan seorang Uncle DOP. Apa khabar? Assalamualaikum. Macam mana puasa bulan Ramadan ni? Alhamdulillah, under control lah. Mula-mula je hari tu ada syuting 4 hari. Sebenarnya satu teli, tapi ujung 4 hari tu kena bulan puasa. Lepas tu dekat Perlis, itu sangat panas. Tak ada. Itu berat. Lepas tu apa yang abang boleh sumbangkan kepada atau inilah apa, industri perfilman lah, Finas kan. Sebenarnya Profima ke atau Finas banyak bagi peluang kepada saya untuk buka ruang lah untuk saya boleh beri sumbangan macam mengajar untuk mengajar. Ada kelas apa, sinematografi. Sinematografi yang apa, memang dia orang ada jadual. Ada next tak lama lagi ada, memang ada, nanti dia orang akan iklankan insya-Allah. Bukan tu saja, dan baru-baru ni ada satu stunt group pula cuba apa nak collaborate dengan sinematografi. Itu satu benda baru lah, pasal biasanya buka kelas, tapi kali ni ada apa, collaborate dengan stuntman untuk buat apa, camera angle macam mana kan. Pasti hasilnya lebih menarik. Itulah kami kena duduk untuk cuba apa, berkait dengan dia punya pelajaran. Itu drama itu bukan, itu mengajar. Itu mengajar untuk stunt, kita punya stunt ni lah, koordinator ke apa kan, stuntman. InsyaAllah. Saya kamera department lah untuk sebab apa, angle yang menyebabkan benda tu nampak real itu je. Macam mana orang tu semua tumbuk tak kena, walaupun Hollywood ke apa, dia tumbuk tak kena. Memang tak kena, tapi angle kamera dengan audio sebenarnya membantu meyakinkan penonton untuk kita rasa real lah kena. Sinematografi. Terima kasih. Sama, insyaAllah. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profima Tuan Syed bin Yahya, Ketua Cawangan KWSP Wangsa Maju, Cik Noria binti Mak Isa, Timbalan Presiden Ahli Jawatankuasa Profima, mantan-mantan Presiden-Presiden dan juga Ahli Jawatankuasa Persatuan Perfilman Malaysia yang hadir, rakan-rakan media dan juga seluruh penasihat koperasi kita, terima kasih kerana hadir. Dan juga yang saya naikkan pada hari ini, ahli-ahli Profima, terima kasih kerana dapat meraihkan satu program tradisi kita pada setiap tahun. Disokong oleh IPN, disokong oleh Suami, sponsor juga oleh Upaya Solution dan juga daripada Digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak panggil abang ke nak panggil uncle ke? Uncle lah. Uncle, Nak panggil abang, nanti abang pula tak sedar diri ya. Alamak. Ramai orang kat luar sana mengenali sebagai Cik Purnama. Ya, Cik nama Purnama. sebenar uncle apa dia? Nama sebenar. Nama sebenar Dewa Sapri. Dewa Sapri, guys. Tapi kalau diorang panggil Cik Purnama juga boleh? Itulah je sekarang ni duk panggil Cik Purnama je. Ya. Nama saya pun orang dah lupa. Sebab watak Cik Purnama tu sangat kuat. Berapa lama uncle bergiat dalam bidang seni? Kalau ikut tahun rasa lagi tua pada awak. Ya, saya 35. Saya 37. Alhamdulillah. Dalam masih sihat, industri. ya? Banyaklah. Iyalah. Saya daripada awal lagi kan. Ya. Daripada ikut orang buat air, walaupun saya buat PM awal pun air pun saya buat. Masya Allah, ni betul-betul daripada bawah ya. Memang daripada bawah. Saya dah terlibat. Kalau dulu ikut-ikut pun ikut-ikut aja mula-mula. Jadi langsung rasa
suka dengan kerja yang kita buat kan. Ya, jatuh Walaupun cinta kita dengan buat semuanya air, ya. Kita buat air, orang minum best juga kan. Kita jadi seronok juga kan. Buat time makan, kita serve orang makan. Orang makan pun berselera. Jadi kita rasa seronok. Ya, betul. Apa yang kita hidangkan, maknanya kru-kru baik artis pun makan. Tak tahulah, kita rasa seronok. Jadi sikit-sikit terlibat gitu, sikit buat art, buat daripada PM lah saya kan. So, Uncle rasa penat tak nak berbakti dekat bidang seni? Saya rasa tak penat sebab saya suka. Alhamdulillah. Saya suka. Kehadapan apa program yang Uncle tengah plan ke? Nak kata plan tu tidaklah. Kalau saya penerbit mungkinlah saya ada planning saya sendiri kan. Ini saya pun dah berlakon je pun. Ada orang panggil, alhamdulillah. Saya suka saya buat, saya tak suka saya tolak. Itu je. Pasal saya tak kejar sangat kan kerja sebab yalah kerja adalah sikit-sikit duit kan untuk survive sendiri. Bini pun dah tak ada, dah 7 tahun dah seorang. Anak-anak semua kerja, dah tanggungjawab dah tak berat. Kan jadi saya tak kejar sangat dan saya tidak mencari. Ada saya suka saya buat. Tak suka saya tolak. Itu je lah sekarang. Memang alhamdulillah saya rasa hidup saya ni dah rasa senang lah. Walau tak senang dengan duit banyak, tapi hidup saya senang. Anak-anak dah kerja semua. Anak yang perempuan baru dapat cucu, dah pangkat datuk saya. 3-4 hari lepas baru anak perempuan bersalin, dapat baby girl kan. Jadi nak panggil saya datuk pun boleh juga. Oh ya. Uncle dah berapa banyak cucu dah ni? Cucu saya dah 5. 5 guys. Uncle dah 5 cucu. Cucu dah 5. So apa harapan Uncle untuk penggiat-penggiat seni yang baru-baru nak naik? Allah, baru-baru nak naik ni penggiat seni ya. Saya rasa penggiat seni ialah pelakon-pelakon baru yang ada lah ya, yang ada. Buatlah kerja dengan ikhlas. Janganlah nak kejar duit. Duit tu memang tak ke mana. Esok kita mati pun duit pun kita tinggal, apa segala kemewahan kita tinggal. Jadi buatlah kerja dengan ikhlas. Itu jelah pesanan saya sebagai orang tua kan. Sebab saya sendiri pun tidak bekerja keras untuk dapatkan duit. Ya, betul. Sebab saya memang duit siapa-siapa pun suka. Tapi kita jangan terlalu merajakan dia. Jangan Sebab merajakan wang. pasal benda tu tak ke mana. Kan kadang-kadang ialah macam sekarang ni. Kalau kita nak demand sangat pun orang tak ambil. Ya, betul lah. Pasal pelakon-pelakon baru lagi ramai. Yang hebat-hebat yang lama pun masih ada. Kan? Jadi cuma harapan saya pun pihak produksi sendiri pun timbang-timbanglah untuk kami yang warga Mah ni dah kan. Janganlah ingat kami tak ada job boleh nak bayar lebih kurang je kan. Fikir-fikirkanlah. Yang muda tu pun janganlah demand sangat. Pada saya lah itu peringatan saya pada yang muda. Pasal yang naik pun dia cepat naik, dia cepat jatuh. Ramai dah kita tengok sekarang ni yang mana cepat naik, yang mungkin culture shock, seronok, yang lupa diri, tak ingat masa depan pun. InsyaAllah saya akan ingat nasihat itu sampai bila-bila. Terima kasih Uncle sebab memberi sama-sama. banyak nasihat pada kita ni. Orang tua. Ya, saya akan ingat sampai bila-bila. Saya dah nak masuk 7 series dah ni. Kalau kereta BM dah mahal ya. Kalau BM 7 series tu dah mahal tapi second hand murah. Kan? Itu je. Alhamdulillah lah. Betul-betul saya cakap. Saya dah rasa happy dengan kehidupan sekarang kan. Pasal terima kasih banyak-banyak. Baik. Saya doakan semoga Uncle sentiasa sihat walafiat. Amin ya Allah. Ya Uncle, terima kasih. Sama. Okey.
hari ramai kawan-kawan kita jumpa sebab masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. So hari ni yang kita tak pernah jumpa pun akhirnya semua berkumpul kat sini. Ya, betul. Itu bagusnya Perfima lah kerana menyatukan kita orang kembali dan cuba menyelesaikan masalah-masalah kita yang kita hadapi sejak lama yang tak selesai-selesai ni. Kan? Contohnya antara satu macam KWSP ke EPF ke apa kan. Itu salah satu contoh yang dah mula diselesaikan lah. So, abang rasa abang dapat manfaat tak daripada jual bicara ni untuk diri abang? Banyak dekat sini. Hari ni punya talk show kita ada panel-panel yang datang daripada yang kita tak jangka lah. Daripada jabatan ni, lepas tu ada union yang pernah buat union dan juga CEO sendiri Finas kan. Ya, betul. Banyak benda-benda yang diceritakan hari ini yang kita tak tahu. Akhirnya telah mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak. Dan satu jalan penyelesaian dia adalah yang kita dengar tadi, kerjasama yang dibuka oleh mereka semua untuk bersatu untuk cuba selesaikan masalah ni. Masalah-masalah yang timbul dengan masalah-masalah pekerja-pekerja freelance ni. Itu yang bagus dia lah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Abang stuntman kan? Ha? Abang stuntman kan? Saya asal pelakon, daripada pelakon jadi belakang takbir, lepas tu mula start cebukan diri dalam bidang stuntman lah. Stuntman tu abang buat sendiri boleh, abang coordinate boleh, abang action director boleh. Itu dia, boleh lompat-lompat korang, boleh terbang-terbang. Ya, ini bukan cakap je, kita belajar sebenarnya. Ya. Kita belajar sampai luar negeri, bawa balik sertifikat supaya benda tu lebih teratur. Dan kalau dekat luar-luar, filem-filem luar ni dia orang nak tengok sertifikat. Betul, Bang. Kalau setakat cakap pengalaman tak cukup kuat. Jadi kalau ada sertifikat lagi bagus. Begitulah. Jika memerlukan khidmat stunt, boleh kita cari abang yang kat. Boleh. Siapa-siapa untuk nasihat ke apa ke semua boleh. Sekarang kerjaya okey selepas PKP hari tu semua dah macam biasa bergerak. Ya. Selepas PKP tu hari kita menghadapi banyak rintangan Jadi semuanya dah berlalu dan kita pun dah mula berkembang balik dengan kepakaran yang kita ada CEO baru ni kan, CEO ni Profesor, dia telah memberi peluang yang banyak kepada kita lah untuk kita terus berkembang, peluang berkecaan lebih banyak kan. Lepas tu ramai pelabur-pelabur mula yakin. Itu yang bagus dia. Kan semakin cantik. Abang ada pesanan tak untuk penggiat seni yang baru yang nak mencuba? Okey, untuk penggiat-penggiat seni seperti pelakon baru ke, nak jadi stuntman ke, nak jadi pekerja belakang takbir, art director ke, director kan, persiapkan diri anda dulu. Persiapkan, maksud dia belajar dulu sehingga anda betul-betul rasa anda dah cukup ready untuk membuat filem ke, membuat drama ke, barulah kita buat. Anda akan mendapat hasil yang bagus dan masa depan anda insyaAllah akan berkekal lama dalam bidang ni. Assalamualaikum. Salam. Tamat sudah majlis iftar kita ni. Ya, betul. Majlis iftar kita ni bertujuan untuk apa, Cik Khalil? Okey, sebenarnya majlis iftar Profima ni kita memang tiap-tiap tahun buat. Sebab kita dah tak buat sambutan hari raya, tapi kita buat berbuka puasa bersama dengan ahli. Dia punya matlamat dia, betul. Tujuan dia sebenarnya kru-kru filem ni dia terlalu meluas. Satu Malaysia ada. Jadi bila masa kita nak berjumpa? Jadi program-program besar macam ni lah kita panggil. Dia orang dapat berbuka puasa bersama, jumpa kawan-kawan lama, ukhuwah ataupun persaudaraan di antara warga-warga kru filem Malaysia ni insya-Allah akan terjalin pada ketika ini, pada waktu ini, pada majlis yang kita anjurkan ini. Itulah antara tujuannya dan juga kita nak beritahu juga antara tujuan lain kita punya majlis iftar ni, kita nak beritahu apa Profima tengah buat, apa Profima tengah perjuangkan, apa yang dah selesai, apa yang belum. Kemudian kebetulan pula kita punya majlis iftar ni kita ada buat satu program sampingan. Bual Bicara. Jadi Bual Bicara ni agak serius, bercakap tentang industri filem Malaysia. Industri filem Malaysia ni isu dia terlalu banyak. Betul. Jadi malam ni dia bercakap tentang isu hak pekerja filem dia. Jadi sebab tu dibawanya adalah Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Jabatan Tenaga Kerja ni supaya dia boleh memberitahu apakah hak-hak kru filem Malaysia,
kita ni pekerja bebas termasuk dalam akta atau tidak. Di samping tu kita juga ada ketua pegawai eksekutif FINAS yang menjaga agensi kerajaan yang menjaga industri filem adalah FINAS. Jadi FINAS pun bercakap atas apa peranan dia ke atas pekerja-pekerja bebas ni. Kita juga ada wakil daripada Kesatuan Sekerja sebab Profima ni ahli kepada Kesatuan Sekerja. Jadi sebab itulah combination ahli-ahli panel malam ni, alhamdulillah saya rasa yang hadir hari ini memang dapat informasi yang banyak lah. Itu yang dia. Cik Khalil, apa harapan Cik Khalil untuk pekerja-pekerja seni? Baik, macam ni. Harapan untuk Profima. Betul. Profima ni sebenarnya dah 30 tahun tau dalam industri filem Malaysia ni, dalam sektor pekerja. Kru-kru filem ni kebanyakannya 22,500 orang sudah register bawah Profima. Kalau nak tahu sehingga kini. Jadi yang mana yang belum register, saya mohonlah tolong register sebagai ahli, sebab bila kita register sebagai ahli Profima, kita dah mengesahkan, Profima tolong mengesahkan bahawa betul awak adalah pekerja filem. Di samping itu, awak juga dapat bermanfaat yang lain. Ya, betul. Contohnya macam Perkeso, Caruman. Kalau jadi kemalangan, baru-baru ni ada kemalangan di Ipoh. 6 orang, seorang je mencarum bawah Perkeso. Jadi kalau dia ahli Profima, dia diwajibkan ada Perkeso. Jadi yang keduanya, kita wajibkan juga ada akaun KWSP. Kalau nak tahu sekarang ni, KWSP, dia ada satu caruman, nama dia Aisaraan. Carum secara sukarela, anytime. Jadi Profima sekarang ni insya-Allah akan dilantik sebagai pentadbir untuk pemudah cara. Jadi ahli-ahli dia siapa yang belum register, bila register Profima, dia dah boleh register dua. Satu Perkeso, satu KWSP. Selesai masalah. Masalah tentang jaminan hari tua dah ada KWSP. Masalah tentang kemalangan, kesakitan apa semua dah ada Perkeso. Dilindungi. Ya, kenapa kita ambil Perkeso? Sebab dia ada lebih 50 cawangan seluruh Malaysia. Dan juga dijamin oleh kerajaan. Sebab tu kita ambil Perkeso. Di samping tu banyaklah benefit lain. Kita ni ada latihan secara percuma. Kru-kru filem ni dia kena bersama dalam satu kumpulan. Minta maaf. Kalau bersama dalam satu kumpulan, maknanya kita kuat. Ya, betul. Kita memperjuangkan kerja kita, kerjaya kita dalam satu kumpulan. Sebab itu saya menggalakkan, lupakan yang lama, selangkah ke belakang supaya kita dapat betulkan balik barisan kita. Profima berjuang tanpa sokongan ahli susah untuk berjaya. Yang paling penting kena ada sokongan ahli dari seluruh pelusuk Malaysia ni yang bekerja dalam filem kena berada di bawah Profima. 70% kalau nak tahu pekerja-pekerja filem ni adalah terdiri daripada pekerja-pekerja filem. 70%. Dalam kumpulan drama filem, 70% dia adalah kru filem. Jadi sebab tu dia kena berada di bawah Profima. Biar kita bersama-sama berjuang hak kita. Barulah kerja selesa. Betul kan? Kalau engineer tu ada dia punya kumpulan dia. Doktor ada kumpulan dia. Pekerja filem mana kumpulan dia? So pekerja filem kena berada bawah Profima lah. Profima sebab dia terlalu kuat dengan sokongan yang kita dah mencipta pelbagai sejarah. Jadi tak ada lagi persatuan pekerja filem yang betul-betul berdiri dengan teguh kecuali buat masa ni alhamdulillah Profima. So saya menyeru semua orang ahli-ahli Profima kalau boleh berada di bawah Profima. Okey, itu saja. Assalamualaikum Cik Khalil. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. 2 3. Assalamualaikum. Kita jumpa Henzi lagi lah dekat majlis iftar. Apa khabar Henzi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh tak saya pegang? Sekejap. Saya ni macam tiba-tiba banyak pula bertemu jodoh dengan tim ni kan. Tiba-tiba kan. Ada suka. Tapi itulah bukan industri Malaysia pun bukan besar sangat. Industri hiburan kan. Jadi orang tu jumpa orang tu juga kan. Alhamdulillah. Saya jumpa juga ni. Kali pertama saya jumpa. Az kan? So ini macam pengalaman kali pertama lah nak buat wawancara apa segala. Okey. Dia penting tu bismillah tak nafas. Santai je pun. Apa Henzi perkembangan baru? I dengar kan ada orang offer you terlalu murah. Apa pendapat you? Dia macam ni lah. Ada lama dalam bidang ni, dah 20 tahun lebih kan. 20 tahun. Masalahnya tak adalah famous apa pun kan. Dia ada orang betul-betul famous. Contohnya Zizan, contohnya Yuna, of course lah Siti Nurhaliza apa semua. Orang dah tahu orang tu kat satu level. So macam mana pun orang tahu dia punya harga lebih kurang macam mana lah kan. Dia tanya-tanya. Masalahnya orang yang macam ni,
Ada tempat orang sangat kenal. Bila kena demografik yang memang peminat, maksudnya peminat yang budak sekolah apa semua, bisa minda apa semua, dan mak ayah diorang tahulah, ataupun orang industri. Ada je orang industri yang langsung tak pernah nampak tau. Dia soalan jenis macam, Mani pernah berlakon ke? Bukan dah berapa lama berlakon, pernah berlakon ke? Itu ada producer yang tanya dalam 5-6 tahun lepas ada, dia tanya macam tu. Jadi pada persoalan harga tu kan, saya husnuzon lah. Saya husnuzon yang dia tu bukan nak bayar saya murah. Dia tak tahu pun level saya. Dia macam, yelah kalau budak dia baru nak berlakon, yelah kot 200. Awak tahu tak yang kebanyakan budak-budak baru, minta maaf lah, budak-budak baru lahir daripada TikTok. Okey lah. Itu kan dia macam ni tau. Itu kan media sosial. Ya. Okay, kita pergi belakang sikit lah. Belakang sikit daripada tu, dari MySpace ke Facebook ke apa semua. Ada je orang yang lahir dari situ kan. Ya, betul. Itu medium, itu technical. Kalau rezeki dia naik kat situ, tak ada masalah. Dia masalah dalam bidang ni bukan itu. Saya rasa yang masalah besar yang datang dari media sosial ni adalah bila kita ambil orang yang sangat famous dalam media sosial, kita bagi beban kat dia yang dia tak boleh tanggung. Tahu apa maksudnya? Budak tu dia naik dekat TikTok lah. TikTok tu baguslah juga buat video. Kadang-kadang naik Instagram tangkap gambar je, dia posing-posing. Sekarang berlakon bagi watak utama. Watak utama tau. Watak utama yang jenis kalau kita bagi pelakon yang ada nama sikit, ada pengalaman pun, mungkin terkujat nak buat. Ini orang camera angle pun tak tahu. Kalau saya cakap kat dia over shoulder tu apa bang? Jangan cerita lagi yang nak bawa watak, nak menghayati skrip. Dia tak pernah pegang skrip pun lagi. Ya, betul. Saya okey je nak bagi dia job sebab dia tengah famous. Kita faham ini bisnes kan. Jadi bisnes producer nak orang yang famous, yang ada following apa semua, betul. Janganlah bagi dia watak utama. Itu beban yang dia pun tak boleh terima nanti. Tapi diorang memang nak apa tau? Diorang memang nak, ini minta maaf cakap lah. Yeah. Saya tahu diorang memang nak dia tu agak-agak terkujat sikit. Cerita tu kena kecam. Viral lah. Kan dia serupa letak apa, bandage kat hidung, kat kepala. Kadang-kadang dia saja je buat. Sebab nanti viral lah. Pasal viral tu akan membuatkan benda tu jual. Betul? Tapi pada saya ambil je budak-budak media sosial ni, janganlah bagi watak utama tu je. Tapi kalau yang watak-watak memerlukan stand, saya rasa abang tak ada masalah kan? Amin Syah, ini satu benda yang banyak orang tak tahu. Alhamdulillah dia tanya. Ni baju ni bukan cetak sendiri ya. Saya memang sebagai daripada tim, kalau kenal, stunt director dan stunt choreographer dan pelakon nombor 1 antagonis Malaysia, brother saya Yang Kasim. Saya memang satu tim dengan dia, dan 10 tahun dulu saya dengan 11 orang lagi, kami dibiayai oleh kerajaan melalui MDEC, dan kami belajar. Saya memang of all things lah, tengok memang tak ada rupa sangat, tapi saya ni qualified stuntman. Stuntman kau. Nampak macam Mr. Minda ni kelakar-kelakar je kan, stuntman. Saya, sebab banyak orang tak tahu yang saya masuk bidang ni asalnya 22 tahun dulu melalui fight koreografi. Kau tak tahu kan? Oh, ingat abang kelakar-kelakar je. Abang memang masuk daripada belah silat. Yelah bang, banyak orang kenal abang melalui kelakar-kelakar story daripada Afin Syawki lah. Kita nak, bukanlah kita nak nak gundah gulana pun, itu punca rezeki. Alhamdulillah orang panggil daripada orang tak panggil. Kan? Bolehkah saya nak belajar pada abang? Belajar apa tu? Fighting, stunt fighting untuk kamera. Boleh je, tak ada masalah. Kami pun memang kadang-kadang buat bengkel, ada perancangan ke depan nak buat akademi apa semua kan. Pasal sekarang ni memang zaman aksi tengah naik kan. Yang apa ni, filem-filem Mak Kilau apa semua kan, kita ke arah tu sekarang kan. Jadi kalau kita ke arah tu sekarang ni, jangan fikir pelakon sekarang ni yang sekarang saya bron apa semua tu bagus kan. Kita kena fikir selapis ke depan tu, yang lagi 10 tahun. Kalau sekarang kita level ni, harapnya 10 tahun lagi jauh lah. Tapi 10 tahun pelakon sekarang dah 50-60 umur lah kan. Dia kena cari budak yang belasan tahun sekarang, atau paling kurang 20 tahun sekarang, untuk jadi pelapis 10 tahun lagi. Untuk harapan, kalau Michelle Yeoh boleh sampai ke umur 60 dengan cerita aksi tau, yang dia menang tu bukannya cerita nangis-nangis, cerita aksi everywhere everything at once tu kan. So macam saya rasa adalah prospek tu. Kalau kau tak belajar, boleh je, tak ada hal. Saya sure kan, kalau tak boleh jumpa kami lah stand kan, pergi belajar masyarakat betul, itu lagi bagus. Maksudnya pasal belajar masyarakat bukan setakat dapat fighting je. Ya, betul. Dia sekali dapat kalau contoh dia belajar budaya, kalau silat dia belajar budaya Melayu, kalau dia kungfu dia belajar budaya Cina kan. Dan pada orang yang bukan Cina belajar budaya Cina, elok belajar bahasa Cina lagi. Nak berlakon pun senang. Kalau belajar silambam, belajar Tamil,
Kalau belajar karate, belajar bahasa Jepun, sebagai pelakon kan itu satu benda yang bagus kan. Ada. Jangan berhenti belajar guys. Korang rasa korang Itu betul berbakat, lah. korang kena belajar. Sentiasa belajar. Even Abang Enzi masih belajar. Sama macam. Lagi-lagi kalau benda macam stunt. Sebab stunt dia satu benda fizikal kan. Kalau kita berhenti, tiba-tiba orang suruh buat fight scene ke, suruh buat stunt ke, macam mana? Ya, betul lah. Dia satu benda yang kita kena keep up. Lagi-lagi dah ada umur ni kan. So nak kena selalu, dan baguslah untuk satu memang minat saya, dan baguslah exercise apa kan, belajar budaya lain tu baguslah, tapi maintenance sebagai pelakon kena ada maintenance lah. Macam penyanyi macam mana pun dia masih exercise menyanyi dia kan. So benda tu bukan boleh tinggal macam tu je. So ada rahsia ke di sebalik kecergasan Henzi Andalas ni? Oh, tak adalah cegah sangat pun. Bukannya Alif Sata masuk decathlon gitu kan, triathlon gitu. Tak ada sampai tahap tu. Tapi kalau secara peribadi, I memang dari umur 9 tahun dah taekwondo, lepas tu ke silat apa. Dia rasa kalau tak ada training langsung, terus tak ada training, something wrong. At least training sikit-sikit, apa tu lah, maintenance kena ada. Memang my passion kat situ. Ngam pula dengan berlakon, ngam pula dengan buat magic pun. Mungkin tak tahu saya pun buat magic kan, pun saya sertakan sekali dengan martial art semua kan. Masa kecil ke abang minat benda ni? Kalau ikut kecil, sekarang pun kecil lagi. Daripada masa muda lah maksudnya. Betul, memang daripada mak dulu ada seorang bapa saudara yang masa umur 7, 8, 9 tahun macam tu, dia memang gila martial art. Masa dia bawa abang dengan sepupu anak dia, sepupu lah, sama ikutlah pergi belajar taekwondo kat Ipoh. Masa tu dia dah 3 silat, dia dah judo, karate, baru dia masuk taekwondo. So dia macam, dia seronok martial art kan. Dia jatuh kat abang. Anak dia, sepupu abang tu tak sangat sekarang. Walaupun dia kerja security, tapi abang yang tertangkap tu, yang seronok pergi belajar ni, pergi belajar. Kalau ikut martial art yang saya belajar, terror tak terror, maha guru ke apa tak ada pun. Dah 8 kot martial art. Silat je 3, taekwondo black belt, lepas tu tengah karate ada judo sikit, BJJ, Filipino Kali, JKD, siapa yang tahulah. Tapi untuk koreografi dan untuk masuk dalam bidang lakonan, baguslah. Dia macam kita tahu banyak bahasa. Kita bukan setakat boleh buat silat je, kita boleh buat yang ni sikit kan. Lepas tu dalam filem gaduh olok-olok tau, sebelum orang cakap itu ombak tu pukul betul-betul. Yelah, wrestling pun, pro wrestling pun pukul betul-betul juga kan. Tapi kalau cerita samurai potong kepala, orang tak potong kepala betul-betul lah. Yelah, saya beritahu lah. Tak kan. Gila guys, you guys mampu ke? Tak adalah, siapa pun mampu. Actually tengok saya ni motivasi jugalah. Kalau saya besar macam ni pun mampu, orang tu yang agak-agak sadar bagak semua kan, macam budak-budak high council sekarang memang tak ada masalah lah. Semua memang muda, lepas tu fit kan. Cumanya bidang ni ini motivasi sikit untuk orang yang character actor. Yes. Banyak orang rasa yang masuk dalam bidang ni kau kena macam handsome, tinggi apa semua. Betul lah, itu cutting hero lah. Tapi tak jadi tau buat cerita satu kampung tu handsome. Yelah, betul lah. tak ada tok imam dia, tak ada ayah dia, tak ada orang jahat dia kan. Okey lah. So ni saya nak bagi motivasi pada pelakon yang tu, kita kena sedar ruang dan sedar diri. Bunyi kasar sikit lah kan. Kita sedar ruang, maknanya kita tahu watak kita tu di mana kan. Jadi saya tahu, saya pergi casting, saya tahulah saya bukan watak hero, tapi saya dah banyak kali dah watak kawan pada hero, watak orang jahat, watak apa semua kan. Cerita bukan 2-3 orang dia berlakon, orang dapat Tom Cruise je kan. Habis tu yang tim Mission Impossible tu punya ramai orang kan yang dia bawa tu kan. Yang kawan-kawan dia semua tu kan. So berlakonnya banyak tempat kan boleh masuk kan. Abang, apa harapan abang untuk Profima? Untuk Profima? Maksudnya Profima kali ni kan kita ada muka baru. Supaya korang tahu dari segi Profima ni, harapan abang sama macam mana abang pula kita kan. Jaga kita orang apa. Kita kawan lama sebenarnya. Ayu je. Sebenarnya ni harapan saya lah. Yang sebenar-benarnya kenapa kita orang pergi dulu Stunt Academy tu. Stunt lain daripada bidang lain dalam dunia hiburan ni, dia bahaya betul. Dia kalau kita terlupa dialog, tak kelakar, tak sedih, itu buat je lah sekali lagi. Apa masalahnya kalau tersilap kan? Tapi tersilap stunt macam yang Jackie Chan tu, itu patah riuk tu. Macam yang Tom Cruise patah kaki, Jackie Chan satu badan kan, Tony Jaa semua injured, tu normal. Sama dengan wrestling, sama dengan apa. Yang kami nak bawa dulu adalah satu kesedaran masuk dalam industri ni, benda tu dah bahaya, stunt tu dah bahaya. Jadi
janganlah bahayakan lagi dengan tak ada SOP. Okay? So maknanya kita bawa SOP yang memang international, safety yang membuatkan kita mitigate, kita kurangkan kat mana-mana risiko kat sini. Bagi contoh kan kebelakangan ni dalam setahun, tak sampai setahun, 6 bulan kebelakangan ni kan ada beberapa artis perempuan yang tercedera kat set. Saya tak payah cakap apalah kan. Benda tu sebenarnya nak dielak, minta maaf cakap lah sebab saya tahu tim tu apa semua. Kalau dia fikirkan kita troubleshoot ke belakang, taklah susah sangat nak dielak. Kita kena pandang ke depan 2-3 step. Okay, benda ni idea macam ni, so dia nak jatuh ke sana, kat mana kita nak letak safety dia. Kan. Lepas tu termasuklah berlaku tu jangan terlalu emosi apa semua kan. Benda bukan bergaduh betul. Anggaran kan. Betul lah. Tapi benda bukan bergaduh betul. Jangan dia dalam stand memang ada jangan sampai tak terkawal sampai betul-betul bahaya. Kan. Jadi nampak dah betul-betul boleh cedera kan. Bukan seorang 3 kes saya tahu. Yang saya tengok letak beberapa benda je terus tak jadi dah. Macam kalau macam tu diri je lah depan motor tu. Kan. Patutnya ada lah macam tu. Pasal kebanyakan benda ni yang saya tengok, minta maaf cakap lah, benda tu jadi off camera. Maksudnya dia keluar off camera. Yang jadi off camera ni apa pun tak apa tau. Kat sini ada sebesar-besar gudang tilam pun, apa masalahnya? Kan maknanya kalau kita letak je tapi banyak ni tilam. Biarlah safety tu terlebih. Contoh saya bagi contoh, kalau orang nak terjun bangunan dah bahaya 2 tingkat kan. Kalau kau nak katalah kau yang kena terjun kan, kau nak letak kotak tu sikit kan, kotak tu banyak. Mesti banyak bang. Banyak sampai macam ini kalau aku lari terjun lompat jauh pun kena kotak juga ni. Supaya yang dah jatuh tu dah bahaya. Janganlah bahayakan lagi dengan safety ni tak cukup. Faham? Kita nak pergi kayak ke apa, janganlah tak pakai Pesen. Dan janganlah pergi seorang. Macam tu lah kan. Benda tu dah bahaya. Mana yang kita boleh selamatkan, kita selamatkanlah. Itu pendapat saya lah. Kami belajar itulah dia. Bang, macam mana persiapan raya? Semua dah lengkap? Alhamdulillah, bolehlah. Saya ni jenis yang tak ada single guy kan, jadi tak ada payah risau kan. Single ya guys? Single? Maksudnya dari segi-segi tu macam memang tak berkahwin lagi lah. Ada bukan ada itu jodoh tangan Tuhan kan. Tapi maksudnya single tu mungkin berpacaran tapi memang not married lah maksudnya. So saya tak ada kerisauan baju baru saya sangat apa semua. Lebih pada adik-adik, anak saudara apa semua kan. So lebih ke situ lah. Dari segi persiapan ala kadar je lah kan. Kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada seluruh warga-warga kerja kru filem Malaysia, seluruh Malaysia lah. Supaya raya tahun ini diredoi dan juga diraikan dengan penuh bermakna. InsyaAllah kita tenaga kerja profesional filem sentiasa cemerlang pada bila-bila masa. Untuk mengucapkan jugalah pasal kita akan menjelang Hari Raya. Saya yang Kasim, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya, yang menyokong saya selama ini. Dan ucapan saya selepas raya ni, diet-dietlah anda. Tak ucapan raya untuk peminat-peminat handphone? Adalah. Pada semua peminat di luar sana, especially peminat-peminat ni, Mr. Minda dari Super Game Boy yang mengenali saya, okey. Kat luar sana tu, ni belum raya lagi. Ni kita fokuskan kepada puasa tu dulu. Habiskan puasa tu dengan baik. Nanti masa beraya tu pada yang ini safety. Yang ini safety Jangan main mercun. Jangan main pun. Bukannya main dengan selamat. Jangan main mercun tu. Seloknya. Baik ambil duit tu daripada bakar macam tu. Baik buat sedekah ke. Baik beli ni. Baik beli benda lain. Bila makan ke apa semua. Adalah pedahnya lebih sikit. Itu daripada saya. Memang orang stun ni. Memang orang pyro pun semua kan. Sedangkan pyro yang kita orang pasang api. Orang profesional pun boleh kadang-kadang terluka. Ini korang yang tak reti kat rumah. Kan betul buat baru ni ada orang letak tengah jalan apa semua. Jangan tak baloi. Betul-betul bakar duit tau. Betul-betul keluar duit bakar, lepas tu injet. I don't see the point. Okay, so hati-hati di luar sana. Maaf Zahir Batin kalau tersilap. Saya ni kadang-kadang cakap main lepas je kan. Tapi itulah, InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Cik Muda mengucapkan selamat Aidilfitri untuk seluruh muslimin dan muslimat di dalam dan di luar negeri. Terima kasih.
2023 pada malam ini, guys. Jangan lupa like, follow, subscribe YouTube Personality Production, TikTok dan juga Facebook. Bye. Jangan lupa. Bye-bye.